Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada siri yang ke-54 ya. Setelah semalam kita telah pun membincangkan tentang perintah Allah yang mana Allah memerintahkan kita supaya kita memasuki Islam secara kafah, iaitu secara menyeluruh dengan tidak memilih-milih apa saja hukum hakam yang sesuai dengan kita maka kita turuti, dan sekiranya ada terdapat hukum hakam Allah yang menyanggahi ataupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita maka kita membelakanginya ya. Dan saya rasa kita elok mengambil pengajaran daripada perintah Allah itu, yang mana kita dalam waktu yang sangat hampir ini kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya rasa dalam kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, sebagaimana kelaziman, tidak dapat tidak kita akan bersalaman ya di antara saudara mara kita, sama ada ipar duai, sepupu sepapat dan sebagainya. Yang mana saya kira pada Hari Raya tahun ini mungkin boleh kita catatkan dalam sejarah, uh, adab untuk kita ataupun adat yang selama ini kita lakukan, iaitu bersalaman sesama saudara mara kita, sahabat handai sekalipun, mungkin akan terhenti sebagai langkah untuk kita menyekat penyebaran COVID-19 sekarang ya. Yang mana kadang-kadang kita rasa ia sesuatu yang buruk pada pandangan kita, tetapi sebenarnya tetap ada kebaikan dan hikmah di sebalik sesuatu kejadian itu. Jika kita lihat sebenarnya kita telah pun lama mempelajari tentang haramnya bersalaman dengan orang lawan jenis ya, sama ada lelaki yang perempuan yang bukan mahram. Tetapi berapa ramai daripada kita yang begitu menitik beratkan tentang hukum hakam yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran dan juga melalui hadis Nabi SAW, yang mana kita menganggap ianya sebagai suatu adat dan tidak pernah kita ingin melihat dari segi kacamata Islam, dari segi hukum yang telah Allah tentukan, yang mana seperti perkara biasa untuk kita bersalaman sesama sepupu, bersalaman sesama ipar dan duai ya, ipar duai kita. Malahan ada yang beranggapan adik angkat, abang angkat, kakak angkat, yang mana tidak langsung ada hubungan nasab, iaitu hubungan dari segi susuan. Tetapi mereka beranggapan bahawa dia adalah abang angkat saya, kakak angkat saya, adik angkat saya, yang mana itu hanyalah sebutan di mulutnya sahaja, dan tidak pernah sesekali itu boleh menjadikan sebagai satu cara untuk menghalalkan ataupun menjadikan nasab sesama mereka. Maka hukum bersalaman bersama orang-orang yang lawan jenis yang mana bukan mahram tetaplah haram ya. Sebagaimana hadis Nabi yang sahih, yang mana Nabi mengatakan bahawa ipar itu adalah api, dan dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan bahawa ipar itu adalah maut. Itu menunjukkan betapa seriusnya ya Nabi melarang kita untuk bersalaman di antara ipar, yang mana kadang-kadang perkara itu dianggap jika kita tidak melakukannya, apabila kita berjumpa atau berkumpul ramai-ramai dalam satu keluarga yang besar, apabila ada di antara ipar yang tidak bersalaman, itu dianggap sebagai kurang adab ya, tidak menghormati sesamanya. Malahan dianggap seperti kalau kita katakan dalam perkataan yang agak kasar, seperti macam kurang hajar, tidak menghormati kakak ipar, abang ipar dan sebagainya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat ditegah oleh agama kita, sehingga Nabi SAW mengumpamakannya sebagai api ataupun maut ya. Begitu juga di antara sepupu sepapat, yang mana mungkin tidak mustahil mereka telah pun hidup bersama dari kecil, membesar bersama, sehingga merasakan keakraban di antara sepupu sepapat itu seperti adik-beradik. Namun itu hanyalah apa yang kita katakan di bibir kita sahaja. Sedang itu juga tidak akan dapat mengubah nasab keturunan kita, tidak dapat mengubah ia menjadi sebagai sesuatu yang menghalalkan untuk kita bersalaman di antara sepupu sepapat kita yang berlawanan jenis ya.
Jadi insya-Allah saya rasa, dengan kita, melalui proses berhentinya bersalam dalam, suasana COVID-19 ini, semoga, kita teruslah istiqamah ya. Semoga kita berdoa pada Allah dengan, praktis kita pada bulan Ramadan ini membawa sesuatu amalan itu menjadi yang berkat, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah menganugerahkan kita dengan terus istiqamah agar kita tidak lagi bersalaman dengan sesama lawan jenis selepas ini ya. Jadi saya rasa, kalau ada yang hendak menghulurkan tangan untuk bersalaman, eloklah kita tolak dengan baik ya, dan, mungkin kita, memberikan senyuman atau menunjukkan signal yang kita tidak boleh bersalaman, itu sudah cukup membantu untuk mereka faham ya. Semoga Allah kurniakan pahala atas dakwah kita terhadap mereka. Di sini saya sertakan dalil-dalil yang melarang berjabat tangan antara bukan mahram. Kita menteladani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab bersalaman ya. Dari Uqbah bin Az-Zubair berkata bahawa Aisyah radhiyallahu anhu, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diuji dengan firman Allah Taala yang artinya, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahawa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri dan tidak akan berzinar. Ini adalah surah Al-Muntahanah ayat yang ke-12. Aisyah pun berkata, siapa saja wanita mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia bererti telah diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian, beliau mengatakan, kalian semua boleh pergi kerana aku sudah pun membaiat kalian. Namun demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seseorang wanita yang mana bukan mahramnya ya. Beliau hanya membaiat para wanita tersebut dengan ucapan beliau sahaja. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika berbaiat, beliau hanya berbaiat melalui ucapan dengan berkata, aku telah membaiat kalian. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita sertakan hadis yang mana merupakan ancaman sekiranya kita bersalaman dengan lawan jenis. Dari Maqil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya dari menyentuh perempuan ataupun wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya, dan hadis ini cukup menunjukkan kerasnya ancaman perbuatan tersebut yang mana seseorang itu lebih sanggup ya, seorang lelaki contohnya lebih sanggup kepalanya itu ditusuk oleh duri ataupun besi yang sangat tajam berbanding daripada dia menjabat tangan seorang wanita yang bukan mahramnya. Jadi saya kira dengan ancaman yang begitu keras sepatutnya memberi kesan kepada hati kita agar kita berhati-hati, apatah lagi dalam musim-musim perayaan ini, yang mana kita haruslah tahu untuk melihat siapakah mahram yang kita boleh bersalaman dan siapakah yang bukan menjadi mahram kita, yang mana ianya merupakan haram dan ancaman yang begitu besar yang telah Allah nyatakan melalui hadis Nabi tadi ya. Semoga kita istiqamah dan semoga kita tahu apakah kita telah mengambil Islam secara menyeluruh, secara kafah, yang mana kita harus taat dan akur dengan segala hukum hakam yang telah Allah tentukan ke atas kita sebagai orang-orang yang mukmin. Insya-Allah semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.